Alright Boleh guys, introduce? tanpa melengah-lengahkan masa lagi, kita bawa our brother Abang Nafi kita yang juga merupakan salah seorang penasihat dalam orang kata dunia insurans ni. So tanpa melengahkan masa, jom kita sambut Abang Nafi. Abang Nafi. Wow. Okay, Assalamualaikum Zul, Norman. Assalamualaikum Nafi. Okay, malam nampak ni kita malam ni kita sembang santai. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih lah kepada apa ni Zul and Norman Talk Show ni lah. Bagi peluang untuk saya berkongsi bukan nak kita nak mengajar tapi kita nak buat sharing di mana saya rasa benda ni walaupun tajuk dia simple, apa yang anda perlu tahu ada di dalam polisi takaful anda, tapi dalam tempoh pengalaman saya dalam industri lebih kurang 19 tahun, okey, saya banyak menyaksikan benda-benda yang kadang-kadang polisi yang mereka ada ni kadang-kadang tidak memenuhi keperluan ataupun needs sesebuah keluarga tadi. Itulah tajuk dia. Simple tapi saya rasa banyak di segi statistik yang saya tengok di LIAM Life Insurance Association Malaysia ataupun di MATA di Malaysia Takaful Association menunjukkan angka-angka ni menunjukkan di sebaliknya. Maksudnya kita masih pemilikan polisi dan jumlah perlindungan yang ada pada mereka tu sebenarnya jauh tersasar. Tu yang kita nak share tu. Maknanya ramai ada insurans tetapi dia tak ikut apa yang patutnya ada. Macam mana Zul? Macam tu bang. Maknanya masalah itu ramai orang polisi insurans tetapi dia tak ikut apa sepatutnya yang dia ambil. Betul? Ya betul. Bila secara umumnya masyarakat kata insurans, dia orang fikir apa yang dia ambil tu ambil saja insurans. Insurans tu merangkumi segala yang dia nak. Tapi hakikat dia apabila berlaku musibah, benda itu langsung tak dapat membantu kewangan mereka. Ini yang masalah yang banyak berlaku. Jadi cuma abang kena jaga sikit before kita go further. I think kalau audio abang tu, kalau abang tengah dengar the live stream, abang kena off dulu audio tu sebab takut dia akan play balik audio tu. Dia macam kita kat radio tu. So kalau just in case lah your audio. Atau abang ada ni. Maybe abang Nafi nak mute ke? Tak, abang jangan mute. Abang kalau mute tak, kalau abang ada headset ke apa ke boleh cucuk sebab ada feedback. Oh ya ke? Nak kena ambil earphone lah. Betul. Kalau abang nak ambil dulu then kita bring you back into the stream. Okay. Abang dulu. Abang. Cantik. Sebab apa? Tak apa, sambil abang Nafi tengah ambil earphone tu, kita borak luar. Jadi nampak tadi, betapa pentingnya dong. Baru I cakap tadi. Kadang-kadang kita dah ada policy insurance tapi sebenarnya policy yang kita ambil tu sebenarnya tak dapat bantu pun. Kan kita perlukan benda-benda ni. I think what you can do, you can use this platform lah. You can use this platform tu tanya soalan. Sebab kadang-kadang bila kita nak tanya berkenaan dengan insurance ni, kita rasa macam alamak nanti kita rasa macam sometimes when we ask people lah, orang yang luar tu, kita takut nanti dia akan sell balik kat kita. So now kalau you nak ambil peluang ni untuk tanya soalan-soalan that you always wonder atau you always wanted to know, kita ambil this peluang ni untuk kita tanya. Boleh Brother Zul? Tanya je soalan daripada situ. Kita tanya, kita share semua soalan kita. Abang Khairul pun ada malam ni. Assalamualaikum. Apa khabar semua kata dia? Waalaikumsalam bang. Sehat bang. Saya dengan Norman macam ni lah bang. Sentiasa tersenyum dekat depan komputer ni kan. Kalau you all nak tahu kita orang dua orang ni sebenarnya semenjak PKP ni lagi banyak meeting sebenarnya semenjak duduk depan komputer ni. Kejap-kejap meeting. Sebab macam contoh saya je hari ni kita ada lebih kurang 3 meeting yang melibatkan kita dekat Zoom lah, melibatkan kita dekat ada 2-3 lagi tempat yang lain kan. Jadi itulah, tapi a good sharing lah sebenarnya. Dan sekarang ni yang paling best lagi Norman sebenarnya, kalau cakap mesti diorang ni semua macam tak percaya kan. Bila dunia sekarang ni dengan adanya teknologi ni, macam tadi saya ada meeting satu dekat US tau. Dekat US, tapi kita masih boleh meeting dekat US. Tak payah pun kita travel ke terbang kan, tapi ada melibatkan kerja sikit tadi.
So I kata wah, kalau dulu kita nak kena travel sana jumpa kan, now that one dah tak ada benda yang mustahil yang Yes. kita boleh buat. Betul. Best lah. Okay, Brother Zul, Abang Hanafi kita dah tanya. Before kita bring him live, don't worry. Tanya je soalan, you all nak tanya. Tanya. InsyaAllah dia akan cuba jawab untuk kita. Alright, jom. Alright. Okay bang. Cantik bang. Headphone sama lah. Okey. Suara okey? Tak, sama bang. juga. Macam boleh nyanyi bang. Loud and clear. Loud and clear. Loud and clear. Okey, kita balik pada tadi tentang tajuk apa yang perlu anda ada dalam polisi takaful anda. Mungkin kawan-kawan kita yang ada dalam ni, saya yakin ramai yang dah ada polisi, tetapi kalau kita ikut statistik yang dikeluarkan tahun 2018-2019 masih menunjukkan pertama kadar penembusan itu sendiri sangat rendah, dan jumlah perlindungan yang sepatut ada pada per individu pun masih jauh lebih rendah. Jadi sebelum saya nak lebih jauh, saya bacakan sikit tentang statistik industri insurans dan takaful. Boleh Boleh bang, sila bang. Alright. Okey, information ni saya ambil daripada Liam dengan Mata, iaitu Life Insurance Association Malaysia dengan Malaysia Takaful Association. Maksudnya inilah dua badan yang untuk memantau industri. Jadi daripada itu jumlah perlindungan life insurance baru, maksudnya pada tahun 2018 ke 2019 memang ada peningkatan, iaitu peningkatan sebanyak 6.91% kepada 483 bilion. Ini maksud saya perlindungan baru, bukan premium perlindungan baru. Maksudnya orang mohon insurans, jumlah perlindungan pada tahun 2019 yang baru sebanyak 483 bilion. Yang masih enforce, maksud yang enforce yang mungkin dah ambil bertahun-tahun, yang masih enforce sebanyak 1.7 trilion. Itu jumlah dia. Itu ialah kita nampak memang besar trilion tu, tapi yang dah berapa lama tapi jumlah tu 1.7 trilion yang masih enforce. Yang dah lap tu kita tak kira lah. Okay. Dari segi takaful tu sendiri, takaful pun ada peningkatan dari tahun ke tahun, tapi takafulnya peningkatan 2 digit. Maksudnya 14.5%. Tapi jumlah dia tak jumlah peningkatan besar sebab kita tengok dalam pasaran sekarang, insurans dah lama, takaful kalau compare dengan insurans dia masih baru tapi jumlah yang ada perlindungan baru 324 bilion pada tahun 2018. Okay. Tapi yang kita tengok purata perlindungan per kapita, maksudnya setiap per individu tu dia naik sikit saja daripada tahun sebelumnya, iaitu daripada satu individu purata perlindungan dia RM42,992. Dia naik sikit, tetapi kenaikan tu masih di bawah paras, iaitu RM61,546. Ini statistik lah. Yalah, jadi betul statistik ni menunjukkan sebenarnya rakyat Malaysia boleh dikatakan 90% underinsured. Underinsured maksudnya dia ada polisi, tapi polisi itu sebenarnya kurang sangat membantu kalau ada musibah. Itu maksud dia lah. Berapa peratus? 90%. Yes. 90%. Wow. Underinsured. Maksudnya underinsured belum lagi orang yang ambil insurans lagi. This is underinsured pun dan is 90%. No. Orang yang ambil insurans dia ada insurans. Tetapi perlindungan yang dia ambil itu tak kena dengan dia. Tak kena dengan dia, underinsured. Jadi apa yang ditargetkan oleh kerajaan, itu sebab kerajaan dah mempelbagaikan saluran untuk penjualan takaful dan insurans. Selama ni dia gunakan agency force, maksudnya macam saya lah agency force. Tapi hari ni dia dah buat banyak saluran online, direct company, macam-macam saluran yang digunakan untuk menaikkan kadar penembusan tadi. Target orang 75%. Okay. Can I just ask sebelum we go into details kan, just the basic lah. Kadang-kadang bila kita cakap kan, let's say lah, sebab orang mungkin some of our viewers mungkin yang tak faham or never even have insurance before, sebab they don't know what's the difference between just the basic of insurance. When you say insurance and then you were saying pasal takaful,
Just that basic part. What do you mean by that? Sebab bila kadang-kadang orang cakap insurance, tapi kenapa ada that word takaful kat depan? Why is it? Just nak tanya tu. Cuma Okey, di segi kalau kita nak cakap takaful tu sebab nak mungkin cakap orang tak faham pasal takaful dengan insurans. Apa beza dia takaful insurans ni? Pertama yang takaful tu dinamakan Islamic insurance lah, sebab dia tidak menggunakan konsep bayar untuk mendapat perlindungan. Jadi dia konsep dia dalam takaful tu lah menyumbang. Itu dipanggil contribution. Menyumbang. Kita sumbang dan contribution dan kita untuk berkongsi tabung kalau ada berlaku musibah, fund tu dikongsi. Itu sebab dia ada akad dalam takaful tu sendiri, ada akad. Kita bukan macam insurans, saya bayar ni saya nak dapat perlindungannya. Dia tak ada. Dia mesti menyumbang. Menyumbang tu maksudnya kita meletakkan satu sumbangan tu dikongsi satu pool, kalau ada berlaku musibah kita berkongsi sama. Jadi dia akad dia macam kita pinjam loan bank lah, bank Islam. Yalah. Dengan nampak macam sama, tetap ada interest, tapi dia punya akad. Contoh macam kita beli kereta, kalau konvensional dia tak beritahu okey kau pinjam ni kereta, tapi kalau dalam sistem Islam dia sebutkan jumlah. Okey aku beli kereta ni 12,000, jadi aku jual ke engkau 28,000. Itu untuk dia kena transparent. Dia kena transparent. Okay. Dan satu lagi kelebihan takaful tadi, kalau sekiranya ada kelebihan daripada contoh claim tu, orang contoh sumbangan yang terkumpul katalah 40 juta, tapi claim ada 30 juta. Jadi ada balance 10 juta. Itu dinamakan surplus. Lebihan tadi, kalau dalam conventional insurance, lebihan itu akan menjadi mutlak kepada hak syarikat. Dalam takaful, dia mesti ada profit sharing. Jadi lebihan tu dia akan share dengan antara peserta dengan pihak takaful tadi. Okey, faham. Alright, bang. Okay, bang. Nice. Very clear. So kalau you ada apa-apa soalan, don't worry. Mungkin kalau you first time pun you all tak tahu ke apa-apa, just put it in the comments. Then kita akan cuba to bring out the question. Mungkin Abang Hanafi boleh tanya some of the question. InsyaAllah. Boleh kadang-kadang this platform tanya je. Tanya insyaAllah. Abang Hanafi kita ni pemalu orangnya. Memang dan baik hati. Bukan dengan insurans tau. Betul. Tapi yang tak tahan tadi tu, bukan insurans. Tapi yang tak tahan tadi Norman, dia kata pengalaman dia baru 19 tahun. Kawan saya ada sampai 30 tahun 31 tahun. Kira baru lah. No wonder isi baru lah. Jom kita tanya. Okey Pak. Sebenarnya apa yang perlu ada? Apa yang perlu ada dalam polisi bang? Insurans. Sebab saya pun nak tahu juga. Sebab saya pun salah seorang daripada yang ada polisi insurans. Saya nak tahu adakah non-technical punya version? Non-technical. Orang senang faham. Okey, itu sebab kenapa masyarakat, pertama kita soal kenapa masyarakat ambil polisi. Kita selalu dengar orang ambil polisi. Kenapa masyarakat ambil polisi? Jadi sebenarnya benda ni agak subjektif. Dia bergantung kepada individu tu sendiri. Ada orang ambil polisi kerana kawan. Ada orang ambil polisi kerana anak jadi ejen. Jadi banyak sebab. Kadang-kadang ada kata kontra bisnes. Aduh, banyak sangat benda macam tu. Ada juga. Kontra bisnes. That's a good term, man. Okay. Jadi ada juga. Tetapi kita balik back to basic, balik pada asas. Sebenarnya apabila kita mengambil polisi, kita kena faham apa fungsi takaful itu sendiri dalam perancangan kewangan kita. Kalau kita faham benda-benda macam ni, insya-Allah kita akan memiliki satu polisi yang sebenarnya tersangat membantu kita dalam ketika kita ada berlaku musibah, dan kita boleh menyelamatkan kewangan keluarga kita daripada ranap jatuh ataupun terperuk. Kita tahu macam ni. Alright. Betul. Okay. Agreed. Sebab kos kan medical pun mahal. Kalau kita tengok sekarang ni. Jadi macam Norman tanya apa? Norman kan tanya, Zul tanya dia, apa yang perlu ada dalam polisi tadi? Zul saya tanya. Okay. Sebelum tu saya share sikit. Sebab kita nak cakap ni, kita kena fahamkan hierarki kewangan tu sendiri. Biar orang faham. Kenapa dia perlu ambil takaful ni sebagai satu keperluan, bukan sebagai satu benda yang pilihan. Ada dua benda yang berbeza. Ada orang benda ni dipilih, atau dia kata ini sebagai satu tambahan dalam dia punya kehidupan. Tapi sebenarnya insurans ni adalah satu benda keperluan asas. Dia dah jadi satu needs kepada keluarga itu sendiri sebenarnya.
Jadi Okey. saya share sikit. Mungkin saya tadi ada bagi financial triangle financial triangle tu. Okey. Dia berbalik kepada segitiga kewangan tadi. Dia panggil financial triangle tadi. Apa Okey. sahaja perancangan kewangan yang kita cuba buat, kita kena kata berdiri di bumi yang nyata. Maksudnya kita kena ada asas yang kuat, foundation. Foundation, asas mesti kuat. Kalau Okey. foundation tak kuat, dia akan jadi masalah sebenarnya dalam perancangan yang kita buat. Saya bagi contoh lah. Dulu kita ada bangunan tertinggi KLCC. Sekarang kita ada TRX, Tun Razak Exchange, betul? Di mana bangunan-bangunan Betul. mencakar langit ni, kalau asasnya tidak kuat, tapak tu tidak dibuat dengan baik, bangunan ni akan runtuh. Correct, agreed. Ya, Agreed. jadi kita berbalik dalam sistem kewangan kita sendiri. Kalau kita nak merancang apa sekalipun untuk masa depan kita, apa yang kita nak upgrade life kita, kita jangan lupa apa kedudukan yang kita ada hari ini. Maksudnya kalau hari ini Zul gaji 20,000 contoh. Nak lagi 10 tahun ada 40,000. Itu tidak menjadi satu kesalahan. Semua orang Betul, berimpian, betul? Dan Betul. Zul pun ada merancang untuk hari tua saya tak nak hidup dalam keadaan orang kata life too long tapi you tak ada duit. Ketika tu you tak boleh kerja. Sebenarnya dia aja merupakan satu risiko besar. Maksudnya kita ada kehidupan tapi kita tak ada kemampuan segi kewangan nak survive kehidupan kita. Betul? Jadi memikirkan hari tua tu penting. Merancang Correct, untuk setuju. ada kehidupan yang lebih baik itu juga penting. Tetapi yang lebih penting adalah melindungi apa yang kita ada sebenarnya. Tu yang Contoh, penting tu. contoh gaji Zul 20,000. Macam abang bagi contoh. Mungkin gaji Zul lebih, abang bagi contoh lah. Nanti cakap kata tinggikan susah pula. Jangan abang. Ramai orang tengok. Okey, contohlah gaji income Zul atau income Norman katalah 20,000 hari ini. Okey. Hari ini Zul nak merancang katalah Zul kata lagi 30 tahun Zul nak bersara. Jadi apa yang Zul nampak bila Zul bersara, dalam erti kata lain Zul dah tak ada pendapatan, tetapi living cost sara hidup terus akan naik. Okey? Betul. Correct. Itu agreed. Setuju. Okey dia naik tetapi betul. kalau kita tak ada persediaan dari segi kewangan, dia sebenarnya akan menjadi beban besar untuk kita sendiri. Okey. Tu saya kata tak salah Zul nak merancang untuk hari tua, mungkin 30 tahun akan datang. Tapi Zul kena ingat, persaraan ni ada dua jenis persaraan. Dua You tahu apa dia? Apa dua jenis tu? Tak tahu bang. Bersara normal dan satu lagi bersara mati kot. Mati bukan bersara lagi, itu dah pindah dunia. Okey, contoh Zul merancang untuk bersara. Zul maksudnya Zul dah tetapkan retirement nanti saya nak ada sejumlah wang bernilai 3 juta ringgit. Ketika bersara 3 juta itu bukanlah boleh mengkayakan kita, tetapi memadai untuk support kita punya kos kehidupan tadi. Jadi Zul rancang lah. Zul kata saya simpan pada sekarang 2,000 sebulan dengan harapan mungkin dapat pulangan atas 6 ke 9%, boleh menjadikan ketika Zul bersara tadi Zul dapatlah 3 juta tadi. Okey. Tetapi dalam kita merancang sebenarnya banyak perkara yang kita perlu buat. Dua perkara asas yang paling besar kita kena buat. Kita merancang, kita kena moving forward, tengok apa yang kita mahu, tetapi ada satu faktor yang paling besar juga yang ramai orang pinggirkan ketika dibuat perancangan tadi. Itu kita namakan RMP. RMP bang RMP tu apa maksudnya bang? RMP tu maksudnya. RMP tu dinamakan Risk Management Portfolio. Portfolio pengurusan risiko tadi. Okey, maksud dia macam ni. Bila kita nak merancang contoh Zul kata 30 tahun Zul nak bersara. Soal yang paling besar, belum tentu kita boleh bersara 30 tahun akan datang. Mungkin lagi 2 tahun kita hilang upaya atau kita sakit kritikal ataupun kita meninggal. Contoh kita hilang upaya lah. Bila kita hilang upaya atas sebarang punca, mungkin kemalangan, mungkin sakit bila kita hilang upaya, itu bermaksud secara automatik income kita terputus. Jadi katalah Zul baru merancang 2 tahun contohlah ni kita nama orang lain lah, nama Zul susah pula kita katalah Ahmad baru merancang 2 tahun. Tiba-tiba tahun yang kedua musibah terjadi pada dia mengakibatkan dia hilang upaya. Maka apa sahaja perancangan yang dibuat
sebelum ni untuk persaraan, semua akan terhenti secara immediately. Dia tak boleh lagi. Macam mana dia nak simpan 2,000 lagi sebab dia dah tak ada pendapatan. Dan perkara yang paling besar lagi, yang jadi masalah, macam mana dia nak survive untuk family dia, untuk commitment monthly dia. Ini pun akan jadi masalah yang paling besar. Itu sebab dalam kita buat segitiga kewangan, pertama dia ada 4 step. Pertama kita panggil PSID, Protection, Saving, Investment, Distribution. Macam gambar ranjah ni. Jadi P tu adalah perkara asas. Jadi kita kena lindung income kita. Income kita yang paling berharga semuanya. Betul. Jadi income ini macam sekarang Abang Nafi, sorry kacau. Dah sekarang lah tiba-tiba kena COVID jam. Ada 5 channel saluran pun tak boleh jalan, semua tak boleh jalan. Okay. Jadi P tu kita kena protect apa yang kita ada. Jadi macam mana pun kita kena lindungi apa yang kita, contoh Zul hari ni ada 10,000 income, tapi itu realitinya yang kita ada. Untuk kita berfikir dapat 30,000 itu perancangan kita. Tapi perkara paling asas, lindungilah apa yang kita ada. Sebab kalau kita tak lindungi apa yang kita ada, itu sangat bahaya. Betul. Jadi melindungi apa yang kita ada ni juga merupakan satu konsep syukur. Kita kena bersyukur apa yang kita ada hari ni. Jadi lindungilah dia sebaik yang mungkin. Jadi kalau berlaku musibah, contoh hari ni kalau macam kita buat perancangan untuk retirement, semua datang kepada income kita. Tapi kalau kita tak ada perancangan apa-apa, tiba-tiba kita jam TPD, Total Permanent Disability, semua income kita habis macam tu. Apa yang kita nak rancang, hilang je. Tetapi kalau kita ada buat dinamakan income protection ataupun dipanggil income replacement, kita boleh mengadakan gaji itu semula dalam keadaan kita yang dah duduk atas kursi roda. Maksudnya kita dah tak ada kekuatan, kita dah tak ada apa-apa pun untuk bergerak. Tapi income kita still boleh jalan macam biasa, setidak-tidaknya untuk tempoh 10 tahun. Oh, panjang tu. Ya. Kenapa 10 tahun? Kenapa tidak 1 tahun? Kita kena ingat sebab contohlah kalau hari ni gaji kita 10,000, komitmen keluarga kita pun atas 10,000. Jadi kalau kita ada insurans atau kita ada takaful yang nilai dia perlindungan 100,000. Bermakna keluarga kita hanya boleh menikmati kehidupan yang sama hanya dalam tempoh 1 tahun selepas kita hilang upaya. Habis tahun kedua macam mana? Jadi tempoh 10 tahun, tempoh 10 tahun tu membenarkan keluarga kita bersedia. Maksudnya dia ada peluang untuk macam mana tempoh 10 tahun tu nak menggantikan yang 10,000 yang hilang tadi. Jadi anak-anak kita masih kecil. Jadi yang terbaik yang kita buat, kita kena ada satu plan. Yang pertama paling asas dalam polisi, kita ada perlindungan TPD, Total Permanent Disability, dengan death benefit yang cukup mengikut keperluan keluarga kita. Itu yang kita itu isu penting tu. Itu isu penting tu, betul. Jadi untuk kira macam mana perlindungan ni boleh dapat, kita ada 2 jenis cara. Satu dinamakan CI, capital intake. Satu lagi kita panggil CL, capital liquidity. Bukan yang ni. Next, bukan yang slide ni. Dia ada CI. Ada gambar rajah tadi. Ada arrow. Ada arrow Next slide, bukan yang ni slide ini. Ni. Yes. Kita ada 2 ada 2 cara nak buat perlindungan pendapatan yang terjamin. Maksud saya kalau apa-apa berlaku pada kita, sebenarnya kita tak perlu khawatir dari segi kewangan. Maksudnya hari ni Zul, kalau kita hilang upaya, kita duduk atas kursi roda, Norman, kawan-kawan kita boleh jenguk pun dalam seminggu 2 je. Betul. Itu realiti. Itu realiti. Saya ada pengalaman. Saya ada pengalaman benda ni. Jadi kawan datang bukan boleh bagi duit. Kawan dia datang bagi, yang boleh diberi oleh kawan kita adalah simpati. Simpati dan semangat. Ya, tapi simpati itu mungkin boleh mengubat segi emosional kita. Tetapi untuk komitmen duit, duit kena selesai dengan duit juga. Jadi betul lah. Reality.
You kena ada kewangan yang cukup sebenarnya waktu tu. Betul. Eh? Betul, bang. Jadi Betul. cara dia ada cara yang kita panggil capital liquidation method ni, iaitu kita mengekalkan 10 tahun gaji kita. Kalau kita hilang upaya, jadi keluarga kita boleh survive macam biasa, tak ada masalah. Walaupun kita duduk atas kursi roda, anak kita mungkin tanya, ayah dah tak kerja, ayah duduk atas kursi roda, tapi anak boleh sekolah sekolah swasta juga. Kereta mesti boleh pakai, rumah banglo mesti boleh bayar. Sebab apa? Income itu tak hilang walaupun kita dah tak ada upaya. Itu penting. Ya. Betul, bang. Ada satu lagi method kita panggil capital intake. Capital intake ni dia lebih bagus, lebih advance, di mana kita cover gaji dia untuk forever. Oh. Forever. Jadi kalau dia dah Untuk duduk atas forever, kursi bang, roda sampai dia meninggal, income tu boleh berjalan. Itu lagi power tu. Sebab kita kena pandang benda ni sebagai satu keperluan kewangan dan keluarga kita. Sebab apa sahaja macam saya kata tadi, yang kita nak buat untuk masa depan, kita perlu lindungi apa yang kita ada ketika ini. Itu sangat Betul, penting. bang. Jadi macam mana nak cerita capital liquidation, capital intake ni, itu nanti boleh PM tepi lah. Boleh, yang tu boleh PM tepi lah. Nanti dia terlampau detail kan. Detail nanti betul, bang. susah pula. Okay. Tapi betul. Yang this one sebenarnya banyak orang tak faham. Betul. Sebenarnya bila Abang Nafi cakap itu, saya pun sendiri pun betul juga ni. Kalau kata macam yang betul, benda-benda macam ni yang this one is consider bukannya pengetahuan untuk kita saja. Orang awam kena tahu. Masyarakat kena tahu. Kan, betul. Good topik lah malam ni. Some people who have the privilege some people who have the privilege of dapat the opportunity kan. So kadang-kadang kita tak dapat share kan benda-benda macam ni kan. Betul. Bang, next bang. Okay, next. Sikit tadi saya kata tentang protection. Protection tu pertama income protection, dia kena ada. Macam saya kata basic apa saja basic dan polisi takaful dengan insurans, dia ada dua benda saja, iaitu TPD dengan death benefit. Itu asas dia. Jadi siapa saja beli takaful, dia akan dapat dua benda ni. Dua benda ni yang paling penting. Yang lebih penting adalah mengadakan perlindungan yang bersesuaian dengan pendapatan kita. Maksudnya kalau kita berlaku musibah, gaji kita boleh jalan macam biasa. Jangan kita ambil kita ada takaful, tapi bila kita hilang upaya, takaful tu hanya boleh bantu untuk setahun. Untuk the rest, kita akan jadi jatuh miskin, ada masalah semua. Okay? Itu first satu. Kedua, kita perlu ada perlindungan penyakit kritikal yang cukup. Okay. Alright. Ini soalan. Bila kita cerita pasal perlindungan penyakit kritikal, yang biasanya kalau zaman-zaman saya dulu tu kita ada 36 jenis penyakit ke 42 jenis penyakit ke kan. Baru ni macam mana? Adakah kalau kata macam contoh kita ni pemegang polisi yang lama, secara automatiknya kita akan ada juga penyakit-penyakit baru ni punya perlindungan? Okay, itu tak ada apa lah, sebab dalam polisi ni dia ada keluar polisi baru, mungkin ada dia upgrade. Asas dia sama. Asas tetap sama, dia kepada protection, tapi mungkin dia ada tambah-tambah. Contoh penyakit kritikal, daripada 36 dia naik 42, sampai yang later boleh naik sampai 50 lebih, 50 penyakit kritikal. Nampak banyak lagi penyakit sekarang ni. Tapi pada cuma dasar sebelum I takut sebelum kita terlupa, kita ada our viewers dia ada tanya apa nama package protection tu, income protection is it the name of the is that the name of the protection apa maksud dia? Income protection tu adalah satu, dia bukannya produk. Income kita bila membeli takaful ni sebagai solution untuk kita nak buat. Tapi cara kita takaful tu macam ni, contoh macam ni lah, saya nak mudahkan untuk kita faham. Kita beli tepung tepung tu asas dia, tapi dari tepung tu boleh jadi roti canai, jadi kuih. Kita kena olahkan takaful tu sendiri mengikut keperluan. That's a good analogy. Individu tadi. Jadi kita tak boleh pakai ambil macam tu, tak boleh. Jadi akhirnya ramai orang kata takaful tu tipu lah, insurans tipu, tak boleh claim lah. Sebab apa? Sebab benda-benda macam ni lah.
Betul, jadi- betul. Actually when you put it, it might sound funny berkenaan dengan tepung tu, tapi bila you cakap tu baru I Yalah, faham. Senang. Dia I punya boleh cakap, ideologi. okay, you have the ingredient, the basic, tapi what is going to be the end result tu lah kan. Ya, itu sebab the best Okay. nak buat perlindungan, kita kena buat fact finding. Okay, Pencarian fact finding. fact finding. Kita Ada orang finding, betul. ini saya tak masuk jauh lagi. Ada orang bukan setakat itu, ada orang yang isteri 4. Ini pun masalah agak. Dari segi kalau Dia hilang datang balik, dia hilang upaya ada masalah. Jadi banyak-banyak. Itu sebab fact finding ni sangat penting. Kenapa? Kita tak nak kita memberi satu advice yang tak bersesuaian atas keperluan dia. Dengan Dan akhirnya masyarakat akan kata insurans ni tipu, takaful ni tipu. Dia Padahal takaful kena balik. yes. I see. Okay. Alright. Faham Okay. bang. Faham. Keep on Okay, asking the questions. clear. Kita perlukan soalan. Yes. Ramai ni bang. Sebenarnya ada soalan dah ni yang bertanya ni Dom. I tengok Betul. ada a few question. Tapi kenapa kita bagi abang Nafi cakap dulu. Nanti kita bagi Yes. Q&A. Yeah, we try to then we go the Q&A. Okay. Lepas kita dapat selesai yang asas tadi, kita kena ikut dia punya hierarki. Pertama, kita dapatkan selesai income tadi. Kedua, kita kena lindung segi penyakit kritikal. Kenapa penyakit kritikal? Sebab salah satu selain daripada TPD dengan death benefit, perkara yang paling boleh menggugat income kita adalah penyakit kritikal. Jadi saya share sikit ini yang berlaku. Seorang yang mendahulukan perkara yang sepatut nombor 3 dia jadikan nombor 1. Akhirnya bila berlaku musibah, dia ada perlindungan tapi perlindungan tu tak membantu dia. Malahan menjadikan kehidupan segi kewangan dia tak teruk. Jadi mungkin Norman boleh pergi pada yang survival yang ada Survival, gambar survival. Survival has its own price tu. The hidden cost Slide. of CI tadi. Yes. Okay. Ada kan? Okey. Ada. Ini apa yang berlaku ini berlaku pada Macam ni? seorang ni cerita betul tapi kita tak ada cakap nama dia di mana Okay. Miss Awani ni Miss A ni dia membeli polisi mengikut apa yang kawan dia ambil. Dia kata dia nak medical dulu. Jadi kita pun faham hari ni kalau sebut medical semua orang nak medical card, betul? Betul. Okey, tetapi boleh kita ambil medical, tetapi ini realiti yang berlaku Dia kena breast cancer tau. Okay. Bila dia kena breast cancer, memang dia boleh gunakan medical card tadi untuk rawatan dia. Sebab kena breast cancer ni bukan duduk hospital 24 jam. Mungkin untuk rawatan sementara duduk hospital, tapi yang untuk dia punya follow up adalah banyak buat kemoterapi. Betul? Okey. Kemo. Betul, banyak kemo. Untuk cerita Miss A ni kena biasa kanser ni kita jarang dapat tahu kita dapat peringkat awal. Selalu kita dah tahu peringkat stage 3 dengan stage 4. Betul. Jadi bila dia kena ni dia buat rawatan dalam tempoh 6 bulan pertama gaji dia jalan macam biasa. Okey. Jadi dia boleh bayar semua rumah dia boleh bayar kereta dia boleh bayar personal loan dia, semua boleh. Gaji dia 6,000 contoh gaji dia 6,000 dia boleh bayar. Tapi sampai 6 bulan yang ke atas company dah tak boleh nak sebab you kena faham orang kena kemo ni dia akan jadi sangat-sangat lemah sebab kemo ni sebenarnya panas dia bunuh dia bukan bunuh sel jahat, dia akan bunuh semua sel-sel yang baik-baik. Akhirnya kita rambut gugur, selera makan tak ada. Apatah lagi kita nak bekerja. Jadi untuk 6 bulan yang berikutnya, apa yang majikan dapat bagi adalah majikan bagi setengah gaji pada dia. Ketika ni kawan dia tak boleh dia nak jumpa kawan pun dia segan, kawan pun dah jauh pada dia. Yang ada sekarang ni majikan dengan family dia sahaja. Tapi majikan mana yang nak terus boleh support kita kalau sampai satu tahap kita nak pergi kerja pun dah tak boleh, kita dah kritikal, nak kerja pun tak boleh, akhirnya majikan pun terpaksa gantikan kita dengan orang lain, betul? Betul, itu actual fact bang. Ya, orang nak kata apa pun majikan dia still perlukan, takkan dia nak suruh orang lain buat kerja dia kena gajikan orang lain. Maka di sini majikan akan berhentikan dia, maka secara drastik income dia yang 6,000 tadi akan hilang. Betul. Tetapi dia ada medical card, katalah cover 500,000. Kad medical ni
tak boleh kalau dia keluar, dia pergi supermarket, dia pergi Speedmart, dia gunakan medical card ni nak beli walaupun sekampit beras. Tak boleh. Tak ada siapa boleh terima medical card nak beli barang. Kalau kita gunakan credit card atau debit card, orang terimalah, betul? Yes, betul. Tapi debit card ni orang takkan terima. Walaupun nilai medical card tadi, nilai dia RM500,000. Tapi RM500,000 tu adalah untuk keperluan dalam hospital. Jadi dalam ketika ini, bila gaji dia dah tak ada, income dia tak ada, medical tu tak boleh support dia. Apa yang boleh support dia ketika ni? Dia still perlukan cash. Betul. Jadi critical illness tadi, yang critical illness tadi, fungsi dia apa critical illness? Critical illness ni, kalau you diagnose sahaja, kita akan bayar lump sum money. Dia akan dapat cash tadi, duit itu dia boleh gunakan untuk keperluan asas dia, nak beli barang, nak beli apa. Itu sebab dalam critical illness ni, ramai orang ada juga, tetapi jumlah protection atas critical illness tu sangat minimum, tak membantu langsung. Okay. Sebab orang kena penyakit kritikal ni, Norman, dia ada dua je dia punya keputusan, result dia. Sama ada dia akan pulih ataupun dia akan migrate. Dia akan meninggal. Berhijrah. Dia akan berhijrah ke dunia yang lain. Dua je. Itulah betul tu. Yes, untuk dia pulih tu, penyakit kritikal ni bukan sebulan dua. Klien saya ada nak pulih ambil masa 3 tahun, 4 tahun. Betul. Penyakit kritikal. Jadi menjelang dia nak pulih tadi, dia dah kena berhenti kerja. Rumah masih ada. Okey, Norman boleh pergi slide yang satu lagi tak? Yang your debt management tu. My debt management boleh? Yep. Okay, you can explain dulu while I move the slide. Okey. Jadi, bila dia kena penyakit kritikal tadi, dia dah kena berhenti kerja. Dia dalam hal ni, dia bukan hilang upaya tau. Hilang upaya tu maksudnya dia betul-betul terduduk, tak boleh buat apa, ada atas kursi roda, dah memang total permanent disability. Tapi penyakit kritikal ni, you tak ada upaya nak kerja. You dah tak nak kerja, tak ada minda pun dah tak boleh, dah tak kuat. Jadi you majikan berhentikan you sebab you tak boleh menyumbang apa-apa pun kat syarikat. Tetapi ketika tu you bayangkan macam Miss A tadi ni, dia masih ada pinjaman rumah yang bernilai RM500,000 yang mana dia punya pembayaran dia setiap bulan RM2,500. Dia memang ada beli insurans. Dia dinamakan MRTA ataupun MRTT, Mortgage Reducing Term Assurance kalau yang konvensional. Kalau yang takaful dipanggil Mortgage Reducing Term Takaful. Di mana dia ambil benda ni, objektif dia kalau dia meninggal atau dia hilang upaya, loan ni akan jadi percuma. Kenapa? Pihak insurans akan bayar lebihan hutang tadi. Jadi rumah tu jadi free, betul? Betul. Tetapi MRTA ni dia tak cover penyakit kritikal. Kalau you kena penyakit kritikal, rumah ni you still kena bayar. Of course, betul. You fikir you dah sakit kritikal, you tak ada income, you nak bayar rumah tak ada, akhirnya rumah you pun kena lelong. Betul. Which is a common situation that happen lah. Ya. Common, tapi kita selalu abaikan benda ni. Dan kereta pun kalau you bayar 600, you cakap dekat bank you sakit kritikal, you tak boleh waive. You kena bayar. Sama dengan personal loan. Betul. Jadi itu sebab bila you ambil critical illness coverage, apa yang kita perlu buat adalah kita kena ambil coverage setidak-tidaknya bersamaan dengan 4 tahun gaji kita. Oh, that's the calculation lah. For 4 tahun gaji bang, bersamaan 4 tahun. Ya, 4 ke 5 tahun. Kena ada. 4 ke 5 tahun gaji. Jadi maksud dia, kalau hari ni you kena penyakit kritikal, tahun pertama you dah kena buang kerja, you ada lagi extra cash yang bersamaan dengan 4 tahun gaji. Maksudnya walaupun you sakit kritikal, komitmen monthly you boleh bayar macam biasa. 4 tahun gaji bang. Yes. Jadi you punya family pun tak ada masalah, tak perlu keluar rumah, tak perlu hilang kereta, rumah kena jual, kena lelong. Benda ni tak akan berlaku. Itu saya kata tadi. Apa yang anda perlu ada dalam polisi takaful anda? Pertama, anda kena ada perlindungan. Semua orang kata dia ada perlindungan, tetapi adakah perlindungan itu bersesuaian dengan gaya hidup anda? Kedua,
kita kena ada critical illness coverage. Bukan medical card dulu Critical illness coverage. Ya, sebab critical illness coverage ni dia membayar lump sum cash. Kalau you diagnose, kita akan bayar lump sum. Contoh kalau kita ambil 4 tahunnya coverage, katalah gaji kita sebulan 10,000, setahun dah 120,000, betul? Betul. Mana kalau kita ambil 5 tahun, kita ada lebih kurang 600,000. Jadi kalau kita kena saja penyakit kritikal, kita akan dapat sejumlah wang sebanyak 600,000, di mana duit itu kita boleh gunakan untuk komitmen monthly kita, kereta kita, rumah kita, sekolah anak-anak kita. Semua yang selama ni yang kita provide, kita tak payah pening-pening kepala. Jadi kita boleh ada peace of mind. Jadi penyakit kita pun mungkin boleh cepat sembuh. Yalah, tak risau. Kalau tidak adalah sakit sakit lagi. Sakit tambah sakit. You're thinking about other things that actually make it even worse lah kan. Ya. Bila kita tengah sakit, we are thinking about commitments, about the family or that. At least one particular part kita tak perlu fikir. Kan? Jadi orang tanya, jadi orang tanya enggak, tapi medical card perlu juga. Bukan saya kata tak perlu. Tapi kalau hari ni you tak ada medical card, apa option you ada? Yalah, kita ada lah option-option lain macam apa tu, government hospital semua kan, ada lah. Government hospital that. Sebab kita still ada government hospital. Government hospital bukan tak ada pakar diorang lagi bagus. Cuma kita ada waiting list. Kita kena tunggu, kita tak dapat layanan istimewa macam kita dekat medical center. Tekan je nurse datang cantik-cantik, betul? Tak ada. Kalau dekat hospital kerajaan mungkin kita kena marah. Apa tekan-tekan loceng gitu kan. Sakit je hari Allah. Hilang selera makan. Melawak je melawak. Jadi kalau you tak ada medical card, you ada critical illness, sebenarnya you menyelamatkan bukan diri you sendiri, you menyelamatkan keseluruhan keluarga you. Tapi kalau you ada medical card, you tak ada critical illness, sebenarnya keluarga you akan jadi masalah. Rumah kena jual, kereta kena jual, ni semua akan jadi masalah lebih besar. Jadi kita letakkan yang mana dia punya hierarki tu kena betul. Pertama protect, lepas tu critical illness, lepas tu medical card. Yang ini perlu ada. Medical card pun kalau boleh, letaklah medical card yang bersesuaian dengan kadar inflasi. Maksudnya kita tahu inflasi tentang medical inflation kat Malaysia berjalan atas lebih kurang purata 12%. Dunia 10%, Malaysia 12%. Maksudnya kos untuk perubatan akan terus meningkat lebih tinggi daripada inflasi kehidupan kita. Jadi kita kena ada satu medical card yang sangat bersesuaian. Ini pun penting kita rancang. Okay? Alright. Very clear. Okay, last. Empat perkara. Perkara yang terakhir, dalam polisi kita kena pastikan ada satu term rider kita namakan waiver contribution of dread disease. Okay. Tak ada slide. Tak ada. Itu tak ada. Okay. Waiver apa? Sorry, can you repeat that? Waiver contribution. Waiver contribution of dread disease. Dread disease. Dread disease. Tahu tak itu apa dia? Tak tahu bang. Norman tahu. Okay, ini adalah satu rider. Rider ni sangat penting. Sebab saya pun bercakap atas pengalaman saya 18 tahun. Dulu saya ada buat kesilapan di peringkat-peringkat awal. Tak ada pengalaman. Jadi saya tak letak benda ni dalam polisi klien saya. Nak dijadikan cerita, klien saya kena penyakit kritikal. Okay? Bila klien saya kena penyakit kritikal, pertama, of course, waktu tu muda. Kita tak ada pengalaman. Bagi cover pun tak cukup. Perlindungan penyakit kritikal tak cukup, jadi bayar 30,000 saja. Selepas tu polisi kena bayar juga terus. Macam mana orang nak bayar sedangkan orang sakit kritikal kos makin banyak, income dah tak ada, nak bayar insurans balik, mana orang nak bayar? Jadi fungsi waiver ni, kalau kita diagnose penyakit kritikal, maka polisi itu akan jadi percuma untuk kita. Tapi kita still enjoy same benefit yang sama. Kita enjoy benefit yang sama. Okay tak macam tu? Best. Itu best. Ini best. Yeah, ini sebagai security. Kita kena ada benda ni. Jadi itu empat perkara asas yang saya nak cerita, nak kongsi. Inilah 4 perkara asas yang perlu ada dalam polisi kita, di mana keempat-empat perkara ni pastikan ianya cukup. Ianya betul-betul boleh membantu keluarga kita. Sebab orang yang hidup income 2,000 tak sama dengan cara hidup orang yang income 20,000. Totally different. Sangat-sangat berbeza.
Correct. Jadi kalau kita income 20,000, ambil perlindungan seperti orang 2,000, sebenarnya kita membunuh keluarga kita sendiri. Dari segi kewangan bukan dari segi nyawa, kita membunuh segi kewangan dia. Betul. Correct. Okey, But itu lepas. your different situation lah kan. Ya, Because your different commitment situation. pun berlainan. Ya, betul. Correct. Okay. Alright. Okey. Kadang-kadang betul memang ini kadang-kadang macam Abang Nafi katalah, Abang Nafi of course lagi lalu banyak pengalaman lah bila berlakunya satu-satu bencana terutama pada suami, dia akan efek bukan sahaja suami ni sebenarnya nampak macam dia punya kerja mudah, tetapi dia kena make sure yang keseluruhan keluarga tu dalam keadaan yang baik dan selamat. Nampak macam mudah tapi sebenarnya berat tanggungjawab dia. Dan kadang-kadang tu bila berlaku sesuatu perkara yang biasanya isteri tidak bekerja, suami yang bekerja, selama hari ni 20-30 kahwin, suami yang kerja, tiba-tiba suami sakit. Dan di situlah mulanya orang kata masalah dalam sesebuah keluarga tu. Betul. Itu abang kata dengan Norman tadi dengan Zul. Dalam kita merancang untuk masa depan kita, tak ada orang yang tak nak kehidupan yang lebih baik untuk masa depan. Tak ada orang yang nak bersara dalam keadaan dia papa. Dia papa keadaan. Tak ada. Semua orang nak yang terbaik dalam kehidupan masa depan dia. Tetapi kesilapan yang banyak kita buat bila kita merancang satu masa yang panjang, 20 tahun, 30 tahun, kita tak memikirkan risk yang berada dalam pertengahan perancangan kita tadi. Jadi kita kena ada satu portfolio yang juga sama penting dia, iaitu dinamakan RMP, Risk Management Portfolio tadi. Objektif dia bukanlah untuk menghalang risiko. Kalau risiko tu datang, ini adalah ketentuan ilahi. Kita tak boleh halang. Kalau kita accident, kita hilang upaya, kita tak boleh halang risiko kalau datang. Apa yang kita boleh buat hari ni, kita rancang, kita cuba minimizekan. Kalau risiko ini datang dalam hidup kita, datang dalam hidup kita, bagaimana nak minimizekan kesan kewangan dan keluarga kita sendiri. Itu yang sangat penting. Jadi kalau kita hilang upaya pun kita still boleh enjoy. At least anak-anak isteri kita boleh hidup yang sama. Walaupun kita tak boleh menikmati kita duduk atas kursi roda, tapi anak-anak kita boleh enjoy hidup yang sama, life yang sama. Dan bebanan yang orang kata macam orang kata jelah, kalau dah lah kita sakit, bila kita dalam keadaan yang tak macam tu pun kita akan menambah sakit lagi dan memang lagi cepatlah kita pergi. Sebab banyak sangat sakit. Betul. Jadi sebenarnya apa? Ada soalan dah Abang Zul. Kalau nanti later. Boleh. Sorry. Kalau you nak pull up this question. Kesian Pondok Putih dia dah tanya soalan I think dia dah 2 kali. So mungkin Abang Zul mungkin nak elaborate sikit soalan tu. Saya baca soalan dari Abang Nafi. Okey, Abang Hanafi, saya berminat untuk ambil insurans perlindungan untuk diri saya, isteri saya serta anak saya, tapi tak tahu detail macam mana. Boleh Abang Hanafi terangkan serba sedikit detail yang Abang recommend dekat klien Abang? Macam mana? What is the step ke? Sorry. Dia kata Pondok Putih ni dia berminat dalam insurans untuk diri dia, untuk anak dia, untuk isteri dia. Tapi dia kata boleh tak bagi tahu dia macam mana detail yang boleh Abang Nafi terangkan sedikit apa yang Abang Nafi recommend untuk dia. Maknanya yang kita balik selalu for first time lah, maybe first time. Assume he's a first time. Okay. Itu kita balik pada soalan tadi. Sebenarnya apabila kita nak buat sesuatu perancangan kewangan dalam bentuk takaful ni, pertama kita kena buat pencarian fakta. Kita kena tengok adakah dalam keluarga itu si suami sebagai breadwinner ataupun isteri yang breadwinner. Maksud saya apakah dalam keluarga itu hanya suami saja bekerja atau kedua-duanya bekerja, ataupun ada berlaku sebaliknya, si suami pendapatan dia menyumbang 20% tapi isteri menyumbang 80%. Jadi kalau kita jadi kita kena mengenal pasti benda tu dulu. Jadi kita sebenarnya dalam konsep perlindungan ni kita nak lindung kewangan. Jadi kewangan kalau boleh kita nak lindung kesemuanya, tapi kita balik kadang-kadang kita bila buat fact finding, dong punya komitmen tu kadang-kadang dong spend lebih kepada benda-benda bukan keperluan. Maksudnya kereta, rumah suami isteri 2 orang tapi kereta sampai 4. Contoh. Astro dekat rumah sampai tiap-tiap bilik ada recorder. Jadi benda-benda ni dong keinginan, need bukan needs lagi. Jadi itu sebab macam saya akan jumpa klien saya tengok kewangan orang macam mana, tanya apa benda. Jadi kat situ mungkin saya boleh nasihat dia macam mana nak dalam komitmen monthly tu ada benda yang boleh dikecualikan sebab benda tu sebenarnya bukan keperluan tetapi hanya kehendak dia saja. Dia tak termasuk dalam keperluan. Jadi kita cuba bantu dia macam mana nak reschedule balik
perbelanjaan tadi. Sebab kita tanya berapa lebihan yang ada, dia kata ada 500. Takkan kita nak ambil 500 buat masuk insurans. Jadi lagi dia masalah. Jadi kita cuba berkongsi macam mana nak buat reschedule balik kewangan dia macam mana, dan kita bagi pendapat. Setidak-tidaknya kalau dia tak mampu, kita mengambil yang mana paling perlu dulu. Contoh kalau kita tengok-tengok ini saya sebenarnya nak ambil sikit peluang bang. Memang orang kata sebenarnya bang yang macam saya katalah, ini pengalaman lah, bila kita dah 40 lebih ni, kita dah tengok macam-macam benda bang. Sebenarnya dalam kehidupan kita, yang ini kenapa kita just nak sharing siapa-siapa, semua orang rasanya pernah lalu lah benda ni bang kan. Kita selalu salah dalam membuat kita punya, orang kata, keputusan dalam nak rancang kehidupan kita. Sebab apa? Knowledge pasal benda ni tak ramai yang tahu. Awareness ni tak ramai yang sedar. Sebab kadang-kadang ramai orang kata kan, beli kereta, beli tu, beli ni. Sebenarnya that one sebenarnya dah secondary. Kereta macam contoh lah, saya tak tahu lah, ini orang tempat lain lah, orang sini. Dah rasa macam-macam kereta pun. Sebenarnya by end of the day, you just drive a car. Sebenarnya. Yang paling penting sebenarnya adalah persediaan untuk kita benda-benda macam ni lah. Kita beli insurans kereta sampai 6, 7, 8 ribu, 10 ribu setahun. Tapi untuk diri kita yang sebenarnya lagi mahal daripada kereta tu, kita tak cover. Itu sebabnya bila tadi Abang Nafi cerita tadi tu, sebenarnya saya tak reflect pada siapa, tapi saya reflect pada diri saya. Untuk saya terangkan, maknanya untuk kita sedar kan, semua orang kan, betul lah, benda ni kan, sampai macam Abang Nafi kata, kita kena ada perancangan untuk dalam keadaan gaji kita sekarang ni, kita kena make sure 10 tahun pun kita ada lagi pendapatan, ataupun sampai kita mati pun ada lagi pendapatan, dan anak-anak isteri kita terbela. Financial health lah, we can say lah. Make sure your financial health is also ni kan. Apa itu yang ada itu saya bincang, saya ada borak-borak lah dengan Abang Abu, jutawan kewangan kan, jutawan mekanik wang daripada Singapura. Dia ni hebat lah. Dia kata sebenarnya orang kita ni kebanyakannya, kalau kata rumah tu dia boleh bawa kereta, dia boleh bawa macam kereta, saya ingat dia ramai orang beli rumah. Sebab apa? Dia nak tunjuk dia ada macam-macam. Itu masalah dia. Tapi sebenarnya benda tu, kalau boleh saya nak beritahu pada anak-anak muda yang tengok TV, yang tengok kita punya rancangan sekarang ni, please jangan fikir dulu pasal you nak kereta besar, you nak rumah besar, you paling penting you ada kewangan yang besar dulu. Itu yang paling penting. Abang Nafi sorry lah, sebab apa? Saya tahu Abang Nafi, sebab bila tengok tu, betul lah, seriously sebab saya pun ada anak-anak yang dah besar-besar, kena faham diorang dulu kan. Jadi balik pada soalan. Sorry, bring out another question nanti. Oh, okay. Sorry. Abang Nafi tengok yang tadi Pondok Putih tu bang. Sorry, saya ganggu je tadi. Oh, Pondok Putih. Okay. So yang tadi pada soalan tu. Yep. Okey, tadi soalan tadi dia kata apa yang perlu dulu. Sebenarnya benda tu bagi saya sebaiknya bila kita nak membeli ataupun memiliki polisi tadi. Hello. Kita nak memiliki polisi tadi, kita kena make sure sebaiknya kita kena duduk sit down bincang dengan agent to make sure kita berkongsi maklumat tentang kewangan tu sendiri. Sebab apa? Kita bimbang kalau kita membeli sekadar untuk kita ada. Bagi saya simple. Saya jumpa orang, saya tolak kemampuan, dia kata dia ada duit, kata duit, saya tolak tepi. Tapi saya melihat apa yang ada pada keluarga dia, apa komitmen keluarga dia, dan bagaimana saya nak bantu untuk dia dapat satu polisi yang betul-betul komprehensif untuk dia. Lepas tu kalau dia ada komitmen atau tidak, itu dia kata dia tak mampu gak, dia nak yang paling rendah, mana tanggungjawab saya. Dah selesai kat itu. At least klien saya atau prospek saya tadi, dia faham keadaan apa yang perlu dibuat. Mungkin next time dia ada duit, dia boleh top up. Jadi itu penting tu bang. Sebab apa? Macam saya katalah, penerangan daripada ejen-ejen ataupun yang membuat apa tu yang nak menjual insurans pun kena betul juga. Kadang-kadang dia orang ni just nak kongsi dapat sale, tapi dia tak tengok daripada aspek kepentingan benda-benda macam tu lah. Dia kena betul-betul jelaskan kan, betul bang kan? Benda tu lah. Correct. Ya. Otai cakap ni, ini kita kena dia simple lah. Sebenarnya kalau kita letakkan dalam mata kita ni ringgit, itu bahaya. Sebab kita memandang sale. Jadi kita sebenarnya kena sebagai you as advisor, sebagai penasihat kewangan, sebenarnya kita sebenarnya patut ada responsibility, tanggungjawab. Kita kena memberi khidmat nasihat kewangan. Bukannya kita cari sales. Sales tu datang secara automatik. Tapi kalau you letak sales di depan, kita letak sales di depan, itu akhirnya kita akan cuba berjanji langit dan bintang, bulan dan macam-macam lah kita janji sebab kita nak dapatkan sale tadi.
Betul. Jadi itu terima agak kasih. Betul? ini adalah sikap. Kita kena ada sikap yang baik untuk menjadi seorang konsultan. Kalau kita nak tahan lama lah, kalau kita nak panjang, Betul. nak survive. Okay. Can we take another question? Sorry. This question. Ada banyak soalan ni. Ada soalan daripada brother Rosli. Okey. Kalau insurans dari company A tapi nak ambil another insurance dari company B, kalau apa-apa terjadi, boleh ke kita claim dari kedua-dua insurance company tersebut? Bang, soalan ni. Apa type of insurance? Adakah insurans medical card ataupun life insurance? Okey. Dia balik kalau kalau katalah medical card, dia ada dua, satu dia ambil company A, satu company Z, contohlah katalah dia masuk gunakan medical card company A. Katalah total bill 40,000. Lepas dia keluar, dia nak claim 40,000 bill tu dekat dekat medical card company Z. Memang tak boleh. Tetapi kalaulah polisi medical di company A tadi hanya boleh tampung 30,000, tapi kos tu jadi 40,000, maka baki tu boleh digunakan untuk di company A punya. Company Z, sorry. Tu boleh. Okey, alright. Tapi kalau kematian, kalau claim kematian tak kisah. You ada 4-5 polisi company lain pun dia still bayar, tak ada masalah. Maknanya kalau katalah dia ada 2-3 insurance, kata A, B, C lah, kata contoh kan. Maknanya kalau kata dia meninggal, A, B, C ni akan bayar pada dia lah. Yes, betul. Okey, maknanya ada part yang tak boleh bayar. Contoh ada rider kita panggil rider kemalangan Contoh kita ambil kat company A 30,000, company B 40,000. Yang mana dia ada dinamakan MC. MC tu masuk kena ataupun hospital benefit. Maksudnya dia masuk hospital, dia dapat allowance satu hari RM200. Okey? Atau RM500 lah. Dia kata RM500. Jadi dia duduk hospital tu 10 hari. Okey? Dia cover ni dia ada di company A dan company B, company Z. Jadi dia claim dekat company A tadi 500 hari, 10 hari 5,000, betul? Kalau dia nak claim kat company Z, boleh. Tapi syarat dia mesti bill yang original bill. Jadi ini masalah dia. Bill original tak boleh keluar 2 kali. Jangan keluar kopi. Jadi ada item-item dalam rider tu yang tak boleh kita claim 2 tempat. Okey. Soalan saya perlu tak kita ada 2-3 company insurance instead daripada satu saja? Soalan. Ini dia depend. Kadang-kadang tengoklah polisi ni ada kategori polisi ni, ada dinamakan whole life policy, life policy, ada endowment policy, ada term policy. Jadi bunyi apa tu macam-macam bang. Okey. Jadi kita kena tengok secara currently kita ada polisi macam mana. Kalau orang offer kita satu polisi yang tak overlap lah, tak overlap. Okey. It's okay, tak masalah. Sebab ada polisi yang boleh bagi macam dia bukan return, dia panggil advance payment. Maksudnya dia bagi setiap tahun keluar duit daripada takaful itu sendiri, mungkin 6%, 10% daripada premium. Ada tak yang jenis polisi-polisi macam tu? Tetapi perlindungan dia mahal lah. Kalau untuk ambil polisi sebagai protection, dia sangat mahal lah. Tapi kalau sekadar nak menambah sebagai untuk dapatkan benefit yang lain yang boleh dapat duit setiap tahun, duit tu bukan dividen Kadang-kadang ejen ni sama juga, dia katanya dividen 18% setiap tahun. Benda ni pun dah satu kesalahan. Tapi dia kesian klien, betul. Sebenarnya ini adalah dinamakan cash payment. Betul. Okey, duit kita. Okey, ada lagi soalan Bang Nafi. Kita buat soalan kita jawab soalan bang Banyak soalan, soalan. Ini bang, nampak gayanya abang punya ni hot topic ni. Ya Panas. Saya okey, daripada Abang Khairul. Saya ada apply insurance untuk anak saya tetapi tidak diluluskan. Pihak insurans decline sebab risiko tinggi disebabkan anak saya ada penyakit darah, bukan barah, darah, blood. So, risiko
saya ada nak tahu, adakah pihak insurans yang hanya luluskan permohonan yang tak berisiko so di sini saya nak tahu, adakah pihak insurans hanya luluskan permohonan yang tak berisiko dan bagaimana pula yang mampu dan hendak ambil tetapi ditolak? Okay, kita kena faham konsep takaful. Insurans itu sendiri dinamakan penanggung risiko. Sebab kita akan tanggung apa saja risiko yang berlaku selepas polisi itu approve. Maksudnya kalau kita dah sakit, memang risiko tu tinggi. Biasanya syarikat insurans dia tak akan ambil ataupun ada kemungkinan di loading mana penambahan caruman, mana tambahan untuk loading atas tu. Jadi dia bergantung jenis penyakit itu sendiri. Jadi dia macam ni ceritalah. Selepas kita ambil, kita kena apa penyakit ketika pun kita cover. Jadi yang dah ada penyakit ni, biasa secara general insurans tak cover yang dah sakit, dah ada apa. Tapi ada sekarang keluar produk-produk yang boleh cover orang yang dah ada sakit. Dia boleh beli insurans itu dalam Zurich kita ada panggil macam sure cover, dah panggil sure cover. Atau kita panggil mumtaz, mumtaz. Ni ada produk-produk yang tak perlu underwriting. Maksudnya orang dah sakit, dah sakit kencing manis, sakit jantung, sakit apa, dah boleh ambil produk ni. Okey, harap dapat menjawab lah itu, dapat menjawab soalan Abang Khairul. Jadi kalau Abang Khairul nak lebih lanjut, mungkin boleh PM, boleh jumpa. Musim MCO ni mungkin boleh WhatsApp ke whatever lah. Kita boleh apa. Jadi ada juga sekarang yang orang kata itu untuk insurans medical card. Hari ni pun ada medical card yang dah ada keluar yang boleh cover untuk orang yang dah sakit. Oh, serius bang? Ya. Okay. Macam mana macam tu pula bang? Sedangkan kalau yang apa yang saya tahu dululah masa saya nak ambil apa semua dulu, kalau dah sakit tu memang susah. Yalah, ini perubahan. Itulah. Perubahan tapi cover dia tidaklah setinggi apa yang orang biasa dapat. Dia at least dia maksimum. Maksimum pun dalam 50. Soalannya berkaitan dengan isu semasa. Bolehkah kita memohon satu polisi insurans sekiranya kita telah pun pernah didiagnose sebagai pengidap COVID-19? Ini soalan abang. Ini topik hangat ni. Topik hangat ni. Kalau dia dah negatif, dah pulih, tak ada masalah. Ini wabak. Okey. Dia wabak. Dia bukan penyakit kritikal. Maksudnya dia dah confirm dia negatif, dia boleh mohon lah. Selepas tu tak ada masalah. Kalau dia dah ada polisi, dia kena pun, kalau meninggal pun kita still cover. Okey, maknanya tak ada masalah lah. Sebab apa yang saya dapat tahu daripada rakan-rakan ataupun dari segi bacaan yang saya tengok sekarang ni Bang Nafi, kalau dulu saya dengan Norman ni tak ada masa lah nak duduk baca menelaah, tak ada. Dia sebab you abang tahu saya punya kerja memang boleh kata 24/7 memang sibuk lah kan. Tapi sekarang ni banyak baca, salah satu produk yang paling laris sekarang ni insurans. Yes. Ya, betul. So minggu mana? Okey. Kan? Saya nak share sikit ke depan. Ada part yang saya tak share lagi ni. Apa? Boleh bang. Boleh. Nanti yang soalan tu kita jawab sikit lagi. Boleh. Okey bang. Okey. Bang. Okey. Jadi kesan saya nak cakap pasal kesan kewangan tersilap memiliki faedah polisi tadi. Secara general semua orang tahu keluarga kita akan jatuh miskin. Hutang akan bertambah. Dan apa yang berlaku, banyak yang pengalaman saya tengok, cara yang terbaik diorang untuk berhutang kalau dah sakit ni, diorang pinjam alung je lah. Sebenarnya ini mengundang musibah yang lebih besar, tapi diorang tak ada pilihan. Kawan tapi itu tak ada pilihan. Maksud dia pinjam tu, dia nak pastikan suami dia dapat rawatan. Dengan meminjam alung tu tak semestinya membuat rawatan suami ni akan pulih. Kalau tak pulih, macam mana dia nak bayar? Jadi ini akan jadi satu masalah yang lebih besar lah pada keluarga tadi. Itu sebab kita perlu ada satu polisi yang betul-betul mampu untuk memberi kewangan yang terjamin untuk keluarga kita. Ketiga, kita akan hilang pendapatan sepenuhnya. Anak-anak kita mungkin akan berhenti belajar. Keperluan asas akan terjejas. Dan yang lebih dahsyat, yang apa kita tengok hari ini, kebanyakan antara kes perceraian yang berlaku ialah tentang kewangan. Berapa ramai orang yang ditinggalkan suami kerana sakit kritikal. Suami yang banyak tinggalkan ni, isteri biasanya suami sakit dia tunggu. Kebanyakan lah. Serius bang?
Kalau dia tak I tinggal tak dia boleh Baik, baik. ha. Kita yang Kalau satu dia bilik. tak tinggal dia check lagi satu. Macam tu lah. Kita tak boleh argue dengan pakar sebab dia orang ada Betul. semua data. Ha. Insurans Okey. ni dia orang dah ada data dah. Okey. Okey. Saya kongsi sikit. Saya nak kongsi ada 2, 3 part lagi yang mana antara yang saya dah cakap tentang keperluan tadi, ada beberapa sektor kewangan yang Takaful ni mampu untuk membantu. Okey. Oh, Contoh okey. satu saya bagi ni best nak dengar ni, saya best. nak ada masa berapa lama lagi ni? Kita ada lebih kurang 10 minit je, bang. Saya bagi 2 contoh. Okey. Satu contoh untuk orang-orang berniaga lah. Orang berniaga biasanya dia perlukan satu financial protection juga. Kita namakan tu key man business protection. Okey. Key man. Key man ni orang penting. Orang kunci, Key man orang business kunci, protection. orang penting. Orang utama lah key man ni. Orang utama. Key man ni tak semestinya owner syarikat. Hmm. Dia boleh jadi kita punya GM, kita punya CEO, di mana orang ini dia punya expertise boleh membawa keuntungan syarikat. Saya bagi contoh, CEO dalam company kita, kemahiran dia boleh bawa untung setiap tahun 5 juta. Okey? Betul. Jadi expertise dia itu aset pada syarikat. Betul. Tetapi kehilangan dia juga merupakan musibah pada syarikat. Jadi syarikat perlu insure this person, dia perlu insurekan this person dengan nilai dia, value dia. Contoh kalau dia punya kemampuan dalam syarikat buat aset 5 juta, you kena insure dia 5 juta. Dan you insure dia 5 juta, you insure dia 5 juta dan company mesti menjadi beneficiary. Maksud pemohon mesti syarikat. Kalau pemohon individu, dia akan jadi masalah. Dia akan tertaluk pada faraid whatever semua. Jadi company kena jadi beneficiary, jadi pemohon semua. Insuredkan this person dengan harapan kita kalau apa-apa jadi kepada CEO kita, company akan dapat immediate cash injection. Maksudnya CEO kita meninggal, Zul akan bayar 5 juta dalam syarikat Zul. Okay, apa yang Zul boleh buat dengan 5 juta? Pertama, Zul ada banyak pilihan. Contoh kalau CEO Zul tu dulu, katalah CEO top 10 Malaysia, you boleh mungkin ambil among top 10 CEO yang ada dekat market. Sebab apa? CEO yang ada experience, yang ada pengalaman, yang ada tu, dia akan demand. Zul nak tarik dia, katalah gaji dia dekat sana 30,000, you nak tarik gaji yang sama, dia tak akan bagi. You offer dia 50,000 plus dengan satu lump sum money 300,000. InsyaAllah dia akan datang. Jadi kalau company short cash, you tak boleh buat benda ni. Jadi kalau company tak ada cash, you tak cukup cash, maka you kena appoint satu CEO yang kurang kualiti lah. Maksud tak ada kurang experience. Tak apa je yang baru Jadi kesan pada syarikat apa? Kesan pada syarikat you kemungkinan besar untuk rugi atau keuntungan merosot adalah sangat tinggi. Sedangkan you punya overhead syarikat akan berjalan macam sama. Jadi key man ni sebenarnya satu posisi yang sangat baik. Macam biasa. Di mana kita lindung orang penting dalam syarikat kita to make sure apa-apa jadi pada dia, company tak ada masalah. You boleh ambil CEO yang lain dengan adanya satu immediate cash yang kita pump dalam syarikat. Okay? Dan satu lagi dalam key man ni kita ada penambahan, iaitu kita namakan bankruptcy management. Bankruptcy management Management Okey. Bankruptcy management. Ni banyak yang saya tak tahu lah, ramai ejen tahu ke tak tahu, wallah alam Okay. Saya ni belajar sikit je lah Okey, bankruptcy management ni fungsi dia apa? Okey, dalam sesebuah syarikat macam Zulnya syarikat ke Norman syarikat salah satu faktor syarikat itu boleh bertahan adalah kerana faktor syarikat itu sendiri. Mana diorang punya credibility syarikat. Mana syarikat tu boleh tahan 10 tahun, 20 tahun kerana apa? Kerana internal punya internal punya factor. Betul? Tetapi ada kala dan ketika ada faktor-faktor eksternal, faktor luaran yang boleh menjadikan syarikat kita bankrupt. Mungkin kita seorang yang bagus, kepimpinan kita bagus, staff kita semua bagus, tapi ada faktor luaran seperti apa? Seperti contoh teknologi, seperti contoh persaingan, sabotage, dan yang terkini faktor-faktor recession macam hari ni yang kita tak boleh nak kawal. Dan akhirnya syarikat kita collapse. Betul? Collapse maksudnya pihak insolvency akan ambil
ambil alih untuk untuk selesaikan. Jadi kita jadi bankrupt, masuk dia bankrupt. Okey. Bila kita bankrupt, contohlah ni contoh yang normal ni, bukan saya kata ni, kita bagi contoh. Contohlah syarikat Ahmad ni bankrupt. Bila dia bankrupt, dia dah ada kemahiran tu 20 tahun. Maksudnya dia memang ada expertise. Dia tahu cara macam mana nak buat bisnes, macam mana nak buat PR, whatever semua ada kat diri dia. Sebab dia pengalaman. Tetapi ketika syarikat dia collapse, bukan kerana sebab dia, sebab faktor luaran. Kita bagi contoh macam ada faktor-faktor macam kita tengok Kodak, dulu Nokia. Nokia ni kerana dulu jenama yang sangat elit Nokia. Hari ni orang nak pakai Nokia pun orang segan. Betul. Takut orang dah lupa dah brand. Brand tu sebab apa? Sebab dia tak catch up teknologi. Akhirnya Samsung yang tak ada nama, hari ni Samsung merupakan satu smartphone yang elit, yang standard dia sama dengan Apple. iPhone. Dia dah tukar nama sekarang. Samsung. Samsung. Jadi kalau ini berlaku pada syarikat kita, Norman, kita dah ada kemahiran tapi kita bankrupt bukan kerana kita pengurusan yang salah, tapi faktor di luar kontrol. Maksudnya recession. Kita tak ada demand, nak orang tak ada benda nak beli. Kita pun tak boleh nak dapat supply. Jadi benda ni akan jadi masalah. Sekarang ni bang, sekarang kata dalam keadaan sekarang ni tiba-tiba pop COVID, jam. Kalau kita ada kewangan yang okeylah, tapi ada yang macam contoh yang klien saya yang banyak yang terkesan sangat adalah travel agency. Betul. Yes. Sampai klien saya tu terpaksa tukar bisnes kepada buat satu bisnes lain yang terpaksa. Itu pun dia kata boleh hidup tak boleh, dia pun wallah alam. Dia kata dia cuba sebab dia tak ada bisnes langsung. Jadi bila syarikat ni bankrupt, kita nak bangunkan balik, kita dah tak ada aset tadi. Sebab semua aset syarikat apa yang atas nama syarikat semua dah diambil alih oleh pihak insolvency. Ini ada dalam Bankruptcy ataupun Insolvency Act 1967. You pergi masuk dalam Insolvency Act 1967, sebenarnya ada cara macam mana kita nak pastikan kita boleh, bukan sorok bahasa mudah dia, bahasa pasar dia, kita boleh macam mana cara kalau syarikat kita bankrupt, kita ada satu fund yang pihak insolvency tak boleh ambil benda ni. Okey. Ni rahsia dia. You kena baca benda ni. Tapi kat sini saya cakap lah. Jadi kalau nak tahu nanti bolehlah discuss. Apa bang, saya call. So just nak tanya bang, sebelum we go further, so are these type of, bila abang cakap berkenaan now we look at the corporate side kan, that means when we talk about insurance punya agent, right, mungkin is it because abang specialize, you know more on the corporate, or not every, bukan kita nak bandingkan kita dengan agent, tapi maybe some people are more specialized on the corporate side, or is different sikit bila kita nak. Sebab I first time bila I dengar some of these things, so just nak fahamkan lah kan. Benda-benda ni pertama kita kena belajar, kena pergi course, kena tanya orang-orang yang banyak buat seal dalam corporate insurance ni. Jadi kita mengambil dan kita jadi kita tengoklah. Jadi dia suruh saya baca sini dalam Insolvency Act 1967. Jadi saya terpaksa cari rakan saya yang lawyer, sebab bahasa tu dalam bahasa lawyer. Jadi saya susah nak faham. Jadi saya minta tolong terjemahkan bahasa yang mudah apa benda ni betul. Jadi saya dapatlah term tu ada kat situ yang sebenarnya kita boleh bukan bahasa mudah je kita boleh sorokkan. Macam mana kita nak menyorokkan kalau hari ni kita bankrupt, kita ada satu fund yang sebenarnya kalau kita letak kat sini, pertama kita boleh investkan duit kita tu. Sama-sama kalau kita bankrupt, benda ini tak boleh diambil oleh pihak insolvency tadi. Tapi ada beberapa syarat, lah. Interesting. Okay. Tahu yang rasanya ramai yang tonton ni semua ramai, biarlah kawan-kawan kita ni semua yang ada bisnes ni semua boleh tanya abang Nafi PM tepi. PM tepi. Okay. Last. Ini saya nak menunjukkan bagaimana kegunaan takaful tu sebenarnya banyak. Kita boleh gunakan pintu-pintu yang banyak. Kita tak perlu gunakan satu pintu. Takaful ni macam saya kata dengan Norman tadi, dia macam tepung. Bagaimana kita nak olahkan tepung tu jadi apa? Jadi kita tak boleh pandang sempit takaful tadi. Jadi kalau kita olahkan takaful tadi, dia sangat-sangat luas. Okay, last saya nak kongsi, ini pun pengalaman saya.
pengalaman saya bagaimana saya menggunakan instrumen takaful tadi menyelamatkan keluarga, sesebuah keluarga yang tak kisah dia orang kaya ke apa, tapi saya boleh selamatkan keluarga tu daripada bergaduh. Salah satu faktor ni saya nak cerita sikit bagaimana takaful itu sebagai satu instrumen yang boleh membantu dalam pembahagian harta pusaka. Okey. Itu penting tu. Saya kongsi sikit je. Okey, bang. Saya tak nak cerita macam mana apa sebenarnya kalau nak cerita konsep apa Islamic Estate Plan ini panjang, ambil masa 1 jam. Jadi saya nak tunjuk contoh-contoh apa yang takaful boleh bantu dalam perancangan harta pusaka tadi. Saya bagi 2 contoh. Satu contoh, ini klien saya. Ini saya cerita atas klien saya. Saya ada satu klien, Datuk. Dia ni berkahwin 2. Okey. Di mana isteri pertama dia hidup lebih kurang hampir 30 tahun. Okey. Dan ada anak perempuan seorang. Okey. Aset dia saya tanya dia tak jawab lah. Tapi saya mengandaikan aset dia yang orang kata tu High side. Bukan. Lupa pula ayat dia. Aset, jumlah aset bukan gross aset apa? Allah Akbar. Aset bersih dia, aset bersih. Okey, net. Net. Allah, lupa lah. Dah tua ni macam nilah dia. Itu benda simple lupa. Saya biasa buat costing. Itu ingat net profit. Net profit. Kita tahu net dia. Okey, 7 juta 7 juta, 7 million Jadi isteri pertama ni dia berkahwin daripada dia susah. Datuk ni susah bawa teksi je. Sampai dia belajar pun isteri pertama yang support dia belajar, akhirnya bina perniagaan, dia jadi kaya. Bila dah kaya datanglah jodoh lagi satu. Jadi jodoh yang dia kahwin ni mungkin yang tu dah sampai aura ke-17 dah sampai seru. Okey, jadi apa yang nak jadikan cerita, dia pun berkahwin jadi isteri pertama ni duduk di Bangi Heights di Bangi Heights. Rumah tu harga dalam 3 juta 3 juta. Lepas tu isteri kedua dia duduk di Sepang sana. Di Sepang rumah teres dia sewakan dia sewa. Okey. Nak jadikan cerita, saya dapat information ni, saya cuba buatkan satu pembagian harta pusaka untuk dia. Jadi saya mungkin Norman boleh keluarkan yang slide yang warna hijau tu. Yang warna hijau. Kotak hijau. Ada. Okey, alright. Kotak hijau. Bukan. Lagi satu. Kotak hijau. Yang ada 7 million tu 7 juta. 7 million. 7 million. Tak apa, nanti I find that slide. Okey. 7 million. Dia lebih kurang sama macam tu tapi dia warna hijau kotak. 7 million. Alright, tak apa. Okey. Jadi apa yang berlaku hari ni, bila saya tengok dari segi sudut pembagian harta pusaka tadi, bila berlaku faraid hak isteri tetap 1/8 1/8, maka kedua isteri 1/8 dia kena bagi 2. Tetapi isteri pertama hanya ada anak perempuan. Anak perempuan bahagian dan pembagian faraid adalah 1 bahagian. Tetapi isteri yang kedua, kerana dia ada anak lelaki, slide ni. Oleh kerana isteri yang kedua yang baru dia kahwin 2 tahun, ada anak lelaki. Anak lelaki ni bahagian, dia 2 bahagian. Jadi total aset daripada 7 juta tadi, keluarga pertama dapat hanya 2,041,000. Sedangkan keluarga yang baru dibina 2 tahun dapat aset 4,083,000. Ditukar kepada bentuk peratus, keluarga pertama hanya memiliki 35% daripada nilai aset tadi. Sedangkan keluarga yang kedua tadi memiliki hampir 65%. Jadi sebenarnya ini akan jadi masalah besar kalau Datuk ni meninggal. Mesti confirm akan gaduh. Confirm gaduh. Orang besar you see. Saman menyaman, tuduh menuduh. Betul. Anak tak mengaku itu ibu, ibu tak mengaku itu anak. Banyak jadi dah. Pasal harta. Jadi sebagai seorang ejen, saya ada tugas yang sangat besar. Kenapa? Saya kena beritahu benda ni pada keluarga ni. Sebab apa? Dengan objektif saya, bukan nak close case. Saya nak pastikan keluarga ni tahu keadaan ini dalam ketika yang punya harta Datuk itu masih hidup. Itu penting. Betul. Datuk ni cari susah-susah. Kita sebagai suami dia cari untuk keluarga dia. Niat dia kalau dia meninggal, keluarga dia tak susah. Tapi kerana perancangan itu tak sempurna, tak cukup baik, akhirnya harta yang ditinggalkan itu jadi porak-poranda, keluarga bergaduh. Akhirnya jadi masalah, berebut. Akhirnya dia dekat kubur dapat dosa je.
Jadi saya terpaksa pergi. Saya buat macam ni, saya kalau Zul nak jumpa siapa nak cerita kat mana? Kat isi pertama ke isi kedua? Kalau kita jawab ni sekarang. okey. Dia macam lu bang. Lah. Kalau Norman nak pergi kat siapa? Isi pertama ke isi kedua? Itu dah Azmi. Okey, cuba you tengok. You Ah. tengok betul-betul gambar Rajah tadi. Okey. Siapa yang dapat pada sikit? Yang isi pertama lah. Pertama lah. Yes. Kalau saya jumpa isi kedua, dia kata tak apalah Encik Nafi, saya redha. Ni dah ketentuan pembahagian. Memang redha sangat dah tu. Itu saya nak bagi tahu. Mencari fakta sangat penting sebelum kita nak buat benda ni. Apa saja keputusan kita kena cek fakta dia. Apa yes. Soalan. Yang nombor Tahu, 1, nombor 2 ni tahu tak tahu. yang dia kahwin dulu ataupun tak tahu? Kalau tak tahu diam lagi. Dia Okey. tahu. Jadi Okey. kalau benda ni saya jumpa Datuk, confirm Datuk akan reject. Alah biarlah Faraid lah semua. Dia takkan bagi saya peluang untuk bercerita. Tapi saya kena cari hot button. Hot button dia adalah isi pertama. Jadi saya minta driver dia beritahu Datuk Datin tentang kalau Datuk meninggal, Datin kena keluar rumah. Moral dia macam tu lah. Hari ni Datin duduk Datin duduk rumah 3 juta. 3 juta. Yang isi kedua duduk sana. Datuk mati, you tukar tempat. Jadi dia akan macam mana? Panggil saya. Jadi saya akan cerita pada Datin. Satu, saya nak cerita Datin mengapa? Biar Datin tu faham keadaan. Jadi kalau besok Datuk meninggal, dia faham. Jadi Datuk betul. Jangan kemudian tu baru. Saya pun terpaksa guna isi pertama untuk jumpa Datuk. Kalau tidak, Datuk akan reject saya. Jadi saya jumpa Datuk, ceritakan Datuk. Datuk mula marah. Tapi bila saya terangkan, Datuk nampak. Jadi akhirnya buat keputusan mengambil satu polisi takaful yang bernilai 3 juta yang dihadiahkan kepada isi pertama. Yang macam Zul tanya saya, hibah tadi. Bila kita hibahkan, dia tidak termasuk dalam pembahagian faraid. Jadi harta pusaka tu dia tak termasuk benda tu. Jadi kalau dia meninggal nanti, sebelum ni harta untuk keluarga pertama 2.5 juta. Isi yang kedua 4.5 juta. Jadi kalau kita tambah 3 juta kat yang keluarga yang kedua, dia dah jadi 5 juta lebih, betul? Betul. Jadi rasa betul. ada melawan tuara tak? Sebab dia kena terima realiti. Dia ada madu, tapi dia tak boleh terima keadaan yang percentage untuk dia sikit. Jadi kita kena create sesuatu dengan tujuan kita untuk mencipta 3 juta itu untuk memastikan keluarga itu tidak porak-poranda. Jadi saya cakap dengan Datuk, kalau Datuk nak bagi 3 juta ni ada 2 cara je. Pertama, you transfer now 3 million from your account kepada Datin. Datuk kata nak transfer apa, meniaga, nak bagi bankrupt. Jadi habis 3 juta tak boleh. Saya kata, tak boleh. 300,000 pun tak boleh. Kalau 3,000 sebulan boleh. Dia kata 3,000 okey. Okey. Ini pun saya boleh tolong. Saya boleh cipta. Jadi apa yang saya buat, dia transfer duit kepada Datin setiap bulan. Datin kena transfer kat saya. Saya transfer kepada Zurich. Dan Zurich keluarkan satu polisi yang perlindungan untuk Datuk bernilai 3 million. Okey? Jadi 3 million tadi, kena ingat, dia tak boleh letak nomination. Kalau you letak nomination, you go through. Dia akan pergi faraid sebab dia hanya sebagai pentadbir saja. Tapi apa yang saya buat, how you do? Dinamakan hibah. Okey, hibah ni pun ada 2. Satu dinamakan conditional hibah, satu dipanggil absolute hibah. Conditional hibah ni Datuk boleh ubah. Contoh kalau Datuk kata hibahkan kepada isi pertama. Jadi benda ini masih tidak selamat untuk Datin. Jadi kalau Datuk diam-diam dia tukar hibah tu kepada isi kedua pun boleh. Datin pun tak tahu sebab dia tak perlu minta kebenaran pada Datin. Tapi kalau dia buat absolute hibah itu dia tak boleh revoke. Dia tak boleh tukar. Dia nak buat penukaran pun tak boleh. Kalau dia nak buat juga, dia kena minta kebenaran kepada isi yang pertama tadi. Jadi benda ni sangat kuat untuk menjaga isi yang pertama tadi. Jadi kita kena faham tak dari segi hibah, orang sebut hibah. Sebenarnya hibah tu ada 2. Dia satu dalam takaful tu dipanggil satu condition hibah bersyarat, satu lagi absolute hibah. Hibah yang mutlak. Mutlak. Okey, kes lagi satu, lebih kurang sama.
Ini saya nak cerita ni banyak jadi kat luar. Ni saya dua cerita je. Saya kalau nak cerita ni banyak saya cerita dua sebab masa dah tak ada Okey, satu lagi klien saya ni dia profesional muda dia kahwin 4 tahun 4 tahun ke 5 tahun tapi tak ada zuriat. Okey. Okey, bila dia tak ada zuriat, isteri dia ni memang consider kategori isteri yang solehah lah. Bukan apa salah. Isteri dia kesian tengok suami dia dan isteri dia mencarikan isteri yang kedua untuk dia. Norman isteri boleh buat macam tu? Tak, bukan nak kena ni. Norman. Ketuk belakang. Ini cerita ni. Okey. Contoh. Ini bukan ni benda betul tau ni klien saya. Okey. Ini klien saya yang bercerita ni. Saya heran kenapa dia datang jumpa saya. Dua orang datang sekali. Lebih kurang sama je. Saya tak malah nak tanya tapi dia cerita. Ni first wife ni second wife. Saya kata dah hati saya. Baik. Wow Rupa dia cerita dia isteri dia sangat baik dia kahwin dia kesian dengan saya, dia tolong carikan jodoh untuk kahwinkan walaupun dia kata dia redha demi kebahagiaan suami tapi yalah nama pun wanita tak ada wanita yang sanggup dimadu dari segi perasaan dia menteguris tapi inilah pengorbanan yang dia buat untuk suami dia kata. Wah, itu saya kata dia isteri solehah. Okey, jadi bila saya dapat information ni, dia nak tahu nak beli insurans apa. Jadi saya kata, saya dapat ni, saya buatkanlah fact finding, saya tengok, perkara ni yang paling saya tengok, isteri pertama kalau dia meninggal hari ni, kalau dengan harta 5 juta yang dia ada, isteri yang pertama ni boleh dapat 300,000 je. Isteri pertama yang susah dengan dia, yang berkorban dapatkan madu, akhirnya bila dia meninggal, isteri pertama dapat 300,000 je. Yang lagi 437,500 tu pergi isteri kedua. Sebab apa? Isteri kedua ada anak lelaki. Okey. Jadi kalau kita tengok Norman mungkin boleh tunjuk slide yang satu lagi tu. Okey. Yang 5,000 tu yang 5,000. 5 million tu. 5 million. Yang coklat tu. Okey. Kalau kita tengok tengok situasi tu balik lebih kurang yang tadi. Agak-agak siapa hot button kat sini? Siapa hot button? Hot button nombor 2 lah. Hot button nombor 1 lah. Number 1 betul. Nombor 1. Jadi saya okey. Ini saya nak kata ada ketika apa yang kita buat finding tu kadang-kadang tak sama Jadi kita tengok betul lah. Ini kalau isteri pertama tahu dia dapat 300,000 ni, mau pengsan dia betul. Jadi saya pun cuba buat appointment dengan isteri dia, dapat jumpa isteri dia. Tapi saya dah beritahu dengan prospek tu, saya kata boleh tak saya cerita. Saya dah cerita saya belum cerita. Saya kata nak jumpa, saya nak dapatkan sikit personal particular. Dia kata boleh telefon lah. Jadi saya cerita dengan isteri dia, saya call. Saya beritahu saya nak sikit kakak puan tahu tak kalau hari ni Encik Amit ni meninggal ke? Sebenarnya kalau saya contoh harta Encik Amit 5 juta, puannya hak hanya 300,000 saja. Sedangkan isteri yang kedua yang baru kahwin, yang puan tolong carikan, ada anak lelaki mendapat bahagian sebanyak 4.3 juta. Puan rasa ini ada tak satu masalah bagi puan? Adil tak bagi puan? Kata. Zul tahu apa jawapan dia? Dia kata Encik Nafi, dia kata Encik Nafi, saya redha, saya hidup bukan nak harta. Saya ini kalau dah itu hak saya dalam Islam, saya redha, saya terima, dia kata. Saya betul-betul kata ini hebatlah ini wife ni. Jadi saya jam. Macam mana saya nak saya nak tunjuk masalah ni? Ada lagi? Ada soalan ada lagi? Sikit lagi nak habis, sikit lagi. Jadi saya jam. Jadi macam tak apa. Ada lagi, ada. Soalan. Ada lagi macam tu, ada lagi macam tadi. Ada tak lagi yang macam tadi tu? Jadi saya jam, tapi saya still berfikir saya kena sampaikan benda ni pada husband dia. Jadi saya jumpa husband saya tanya husband dia. Saya kata, Jamil, you sayang tak isi pertama you? Sayang. Okay, you tahu tak? You sayang dia dan dia banyak berkorban untuk you. Tapi apabila you tak ada, isi pertama you hanya dapat 6% daripada harta yang you ada. You tak kesian kat dia? Kenapa pula? Dia kata. Saya tunjuk Farah ni.
tak boleh macam ni. Jadi tak, ini faraid saya kata. You tak boleh nak mengatakan faraid ni salah sebab ini ada dalam surah. Ini hukum Islam. Ini Islam. ada dalam surah An-Nisa ayat Al-Quran. 11 dan ayat 12. Dia Yes. tertera. Okay, saya kata cara yang terbaik, saya kata why not hari ni, paling tidak you pump sekarang, you masukkan akaun kat isteri you 1 juta. Walaupun tak sama 4 juta tetapi dia single, tak ada anak, at least 1 million tu sangat membantu dia hidup selepas you tak ada. Dia kata tak ada 1 juta akaun. Kalau you transfer 1,000 akaun isteri you boleh? Boleh. Okay, kalau boleh kita create asset juga. Jadi kat situ saya close juga, mana saya suruh dia ambil 1 takaful juga, di mana sum insured cover dia 1 million yang di absolute assignment kan kepada first wife dia. Isteri dia tak minta. Tapi saya suruh husband dia buat sebagai satu tanda hadiah kepada isteri dia yang banyak berkorban dengan dia. Ni salah satu yang saya cuba selamatkan. Jadi tu saya kata insurans tu banyak kegunaan yang kita boleh gunakan untuk banyak sudut lah. Bukan untuk income protection saja. Jadi itu je lah yang saya boleh kongsi untuk malam ni. Benda ni sebenarnya dia buka mata lah. Merancang kewangan namanya. Kan merancang kewangan dan masa depan. Okay. Alright. Wah, banyak Bas. Sebenarnya kalau kita tengok daripada apa segmen abang tadi tu, banyak lah orang kata maklumat ataupun banyak pengetahuan yang kita belajar malam ni, which is yang tak perlu baca buku, kita dengar dan kita daripada orang yang dapat memberi maklumat pada kita, Abang Nafi sebelah ni, dan dia amat berguna lah bang. Terima kasih Abang Nafi, malam ni memang awesome. So kalau dia nak contact ke, is there any contact tak? Sebab before we wrap it up, saya nak boleh call you ke? Saya tak sempat nak saya dengan Norman ada banyak soalan orang tanya ni, tapi tak sempat nak tanya. Boleh contact do you want to call you?